Okey, Assalamualaikum, selamat petang. So, kita tengok soalan set B bahagian B nombor 4. So, ada 3 soalan kat sini, 4A, B, C. Okey, so yang pertama, apabila kita dapat soalan, kita kena tengok dahulu kata kuncinya ialah dia bagi kat kita sekarang soalan dalam bentuk P dan juga Q. Okey, dia bagi P dan juga Q, jadi kita kena tahu bahawa kalau kita nak cari titik keseimbangan pasaran, so nilai X akan merujuk nilai Q. Manakala nilai price pula merujuk kepada P. Jadi kena ingat betul-betul susunan koordinat ni bukannya PQ tetapi susunannya ialah QP. Okey, so kita akan cuba jawab dahulu soalan kita. Okey, kita tak ada masalah di sini sebab memang soalan kita dia dah bagi tahu yang mana supply dan yang mana demand function. So tak ada masalah dah di situ. Okey, jadi kita tengok soalan A dahulu. Macam mana cara kita nak dapatkan titik keseimbangan pasaran? Caranya kita kena samakan kedua-dua kelok penawaran. Okey, kalau kita tengok kat sini, kelok penawaran dia ialah Q kuasa 2 tolak 6Q tambah 20 bersamaan dengan kelok permintaan iaitu negatif 9Q, kena hati-hati tu, tambah dengan 90. Jadi bila Meda susun, Meda akan dapat Q kuasa 2 tambah dengan 3Q tolak dengan 70 sama dengan 0. Jadi dari sini Meda boleh fakturkan. Kalau awak guna kalkulator, pastikan nilai di sini ialah Q. Sebab nilai dalam kalkulator nanti adalah X. So kita dapat Q tolak dengan 7. Kemudian ada satu lagi Q tambah dengan 10. Sama dengan 0. Jadi nilai Q yang pertama ialah 7. Nilai Q yang kedua dari segi matematik ialah negatif 10. Tetapi dalam bidang ekonomi, kita tidak menerima nilai kuantiti yang negatif. Okey. Jadi sekarang kita tengok. Okey, Madam nak cari pasangan titik ni. Okey, Madam garis dahulu. Jadi kalau kita nak cari nilai P bersamaan dengan negatif 9Q. Q kita 7 tambah dengan 90. So negatif 63 tambah dengan 90. Meda akan dapat harganya bersamaan dengan 27. Maka dari sini kita tahulah bahawa market equilibrium point is, so kuantiti kita 7 dan price kita 27. Yang ni kena pastikan tidak terbalik. Okay, next. Kita nak sketch kedua-dua graf tadi, kemudian kita nak tanda region yang mewakili lebihan pengguna dan juga lebihan pengeluar. So, Meda akan lukis kuadran ini. Okay, kuadran yang terlibat hanya adalah kuadran 1. So, Meda lukis paksi. Okay, kuadran 1 saja yang terlibat. So, kita lukis dahulu graf kita elok-elok. Paksi dulu. Okey. So, sekarang ni Madam ada kuadran pertama. So, di sini nilai kuantiti barang dan paksi ni mewakili price. Okey, so macam mana kita nak melukis? Yang pertama kita tengok dahulu Q kuasa 2 tolak 6Q tambah 20. Kita tengok nilai pemalar 20.
So, katakan nilai pemalar 20 tu berada di sini. Okey, jadi di sini kosong lah. Di sini 20. Jadi, kelut satu lagi. Nilai pemalar dia ialah 90. Okey, semasa nak lukis graf yang pertama, kita dapati dia ada kuasa 2 dan positif Q kuasa 2, maksudnya graf kita nanti akan senyum. Okey, siap lukis graf, kita kena labelkan. P bersamaan dengan Q kuasa 2 tolak dengan 6Q tambah dengan 20. Kemudian, kita nak lukis graf untuk demand function. Medan dapati dia adalah straight line di situ. Jadi, bila Medan nak lukis dia, dia akan jadi... Okey, dia akan jadi... Sekejap kita betulkan ni. Bila Medan lukis, dia akan jadi straight line. Dan dia akan memotong pintasan Y dekat 90. Dan kita kena labelkan ini adalah P bersamaan dengan negatif 9Q tambah dengan 90. Maka berlaku persilangan di antara kedua titik ini, iaitu di sini. Okey, so bila Medan panjangkan titik ini ke paksi X, okey, nilai itu mewakili nombor 7. Okey, ada satu lagi pada paksi Y pula. Okey, kita tengok pada paksi Y pula, dia akan memotong pada nombor 27. Okey, jelas ya? Okey, kemudian di atas nilai 27, okey, 27 dan ke atas, kalau Medan boleh lorek kat situ. Okey, katakan Medan guna warna kuning di situ. Bila Medan lorek kawasan ini, kawasan yang berwarna kuning ini sebenarnya ialah, kita panggil dia consumer surplus. Okey, manakala kawasan yang berada di bawah ini, kalau Medan lorek ni, kawasan ni. Okey, kawasan ni kita kenali dia sebagai producer surplus. Okey, ini adalah cara untuk melukiskan graf dan untuk dapatkan markah yang maksimum. Okey. So, ada satu graf garis lurus, satu graf lagi lengkung. Dan berada pada kuadran yang pertama sahaja. Okey, next. Kita pergi soalan C. Soalan C ada 2 soalan. Okey, untuk soalan yang pertama, Medan akan kira dahulu berapakah consumer surplus. Jadi, nak kira consumer surplus, Medan kena integrate dari 0 sehingga 7. Dan kita akan integrate demand function negatif 9Q tambah dengan 90. Okay, respect to DQ. Dan Medan tolak segi 4. 7 darab 27. Jadi, bila kita integrate, kita akan dapat negatif 9Q kuasa 2 per 2. Tambah dengan 90Q. Okey, kita akan ganti nilai 0 sehingga 7. Tolak dengan 7 darab 27 ni lah. Okey, so bila Medan ganti nilai. Okey, bila ganti nilai. So di sini Medan akan ganti nilai 7 saja. Sebab kalau ganti 0 dapat 0 juga. So, negatif 9 darab 7 kuasa 2 per 2 tambah dengan 90 darab 7 tolak 7 darab 27. So, kita akan dapat jawapannya dalam RM RM220.50. Okay, so next
Okey, kita akan tengok sekejap ya. Kakak. Kita akan tengok soalan seterusnya. Producer 11. 11. Buka. Okey, producer 11. Caranya ialah producer 11 sama dengan, okey, segi 4 dahulu, 7 darab 27 tolak dengan, kita integrate kosong sehingga 7. Tapi dia punya integran kali ni ialah Q kuasa 2. Okey, sekejap ya. Tadi memang Q kita buat ya. Okey, takut tersilap X. Okey, Q kuasa 2 tolak dengan 6Q tambah dengan 20 terhadap DQ. Jadi kita integrate macam tadi juga. Yang ini kalau tak nak darab pun tak apa sebab kalkulator akan kira semua nanti. Yang ini akan dapat Q kuasa 3 per 3 tolak 6Q kuasa 2 per 2 tambah dengan 20Q. Okey, 0 hingga 7. Sama juga yang ini, Madam tak gantikan nilai kosong sebab kalau ganti pun dapat kosong. Okey. So, sekarang kita akan gantikan nilai Q itu dengan 7. So, Madam tulis kat sini 7 darab 27 tolak dengan 7 kuasa 3 per 3 tolak dengan 3 darab dengan Q. Sorry, Q kita dah ada nilai. Okey, Madam ganti Q dengan 7 kuasa 2. Okey, tambah dengan 20 darab dengan 7. So, dari sini, Madam akan dapati jawapannya ialah RM RM81.67. Okey, itu adalah soalan nombor 4. Okey.